Okey, boleh mulakan? InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita bertemu lagi hari ini untuk menyambung kuliah, menyambung tadabbur kita dalam surah Al-Mu'minun. Ya. Lama cuti. Salah balik kampung lah. Ya. Ada urusan, adalah. Kita sampai ayat mana ya? Sampai ayat 45 atau selepasnya? Sepasnya ayat 50. Ikut yang Amy cakap sebelum ni kita sampai 49. So hari ni masuk 50 saja. 50. Yang bawah sekali tu kan satu ayat saja di muka surat 258. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna ibna Maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabbatin dzati qararin wa ma'in. Dan telah kami jadikan Isa putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ayat 50. Wa ja'alna ibnu Maryam wa ummuhu. Ibnu Maryam tu Isa alaihi salam. Ya, Isa anak Maryam ini, dan telah kami jadikan putera Maryam dan ibunya. Ibnu Maryam tu Nabi Isa, ummuhu tu Maryam. Ya? Dan telah kami jadikan Isa putera Maryam serta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kuasaan kami. Ini penjelasan tentang Isa dan Maryam ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengkhabarkan tentang hamba-Nya sekaligus rasulnya iaitu Isa putera Maryam, bahawasanya dia menjadikan keduanya sebagai tanda kebesarannya untuk sekalian manusia. Keduanya menjadi dalil yang mutlak atas kekuasaan Allah dalam mewujudkan segala sesuatu yang dia kehendaki. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan Adam tanpa melalui perantara ayah dan ibu. Allah menciptakan Hawa dari seorang laki-laki tanpa melalui perantara wanita. Dia pula menciptakan Isa dari seorang wanita tanpa melalui perantara laki-laki. Sementara manusia lainnya Allah ciptakan dari sepasang laki-laki dan wanita. Ini Allah SWT menjelaskan tentang Nabi Isa AS. Nabi Isa AS adalah Nabi, adalah Rasul. Dia adalah manusia biasa. Baginda Isa AS adalah manusia biasa yang dilantik oleh Allah SWT menjadi Rasul. Ayat ini menunjukkan kepada kita Allah SWT nak ceritakan bahawa Nabi Isa bukan anak Tuhan sebagaimana yang didakwa oleh orang Nasrani. Nabi Isa adalah manusia biasa. Hak Allah untuk menentukan bagaimana kejadian makhluknya. Dia yang menjadikan Adam AS tidak bermula daripada sesiapa, tidak ada ibu bapa, dan Allah mula dengan dirinya. Dia jadi daripada tanah. Kemudian Allah SWT juga yang menjadikan Hawa. Ada Adam tapi juga tak ada ibu, tak ada ayah. Ya. Dan Allah SWT jugalah yang menjadikan Nabi Isa lain daripada orang lain, ya, lain daripada manusia lain. Dia lahir daripada ada ibu tapi tidak ada ayah. Jadi perkara ini tak pelik bagi Allah SWT. Allah sebut di sini, ya,
ini adalah sebagai tanda kekuasaannya. Ya. Sebagai tanda kekuasaannya. Suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Ayatan. Wa awainahuma ila rabbatin zati qararin. Okey. Mana menjadi ayat, menjadi tanda kekuasaan Allah. Allah boleh buat apa saja. Allah boleh buat macam mana saja yang dia nak jadikan makhluknya. Jadi peliknya kejadian Isa AS ini adalah suatu perkara yang biasa bagi kuasaan Allah SWT. Manusia ni bila pelik dia mulalah tak percaya. Mulalah ada fitnah. Mulalah ada sesuatu yang andaian yang bukan-bukan. Itulah yang terjadi kepada Nabi Isa AS. Akhirnya berbagai tanggapan manusia, kaum dia, umatnya terhadap Nabi Isa AS. Dan Allah SWT berfirman, wa awainahuma ila rabbatin zati qararin wa ma'in. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat pada padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ad-Dhahhak menuturkan dari Ibnu Abbas. Ad-Dhahhak menyebut bahawa Ibnu Abbas ada berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksudkan dengan lafaz Rabwah adalah dataran tinggi. Tempat seperti itu sangat baik bagi tumbuhnya tanam-tanaman. Pendapat ini diungkapkan pula oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan Qatadah. Ya. Ini sumber dia adalah kitab tafsir Al-Tabari. Ini buat tentang huraian tentang apa perkara, apa bendanya ni. Ayat ini, yang dimaksudkan dengan ayat ni. Jadi ayat wa awainahuma ila rabbatin zati qararin, maksudnya cerita tentang tempat. Tentang tempat di mana Nabi Isa AS dilahirkan oleh ibunya, ya, dan dari situlah mereka bermulanya kehidupan Nabi Isa AS. Ada cerita yang panjang dalam surah Maryam. Kita tengok surah Maryam sikit. Surah Maryam ni maknanya ada cerita yang lebih panjang lah tentang kisah kelahiran Nabi Isa ni, ya. Di mana ibunya Maryam, ya, ibu kepada Nabi Isa AS, Sayyidatina Maryam, dia telah berasa sedih, merasa sedih dengan keadaan dia yang sentiasa menjaga diri. Dia besar dalam suasana yang penuh keimanan, taat pada Allah, malah menjadi hamba Allah yang solehah, yang telah diletakkan di tempat ibadah, ya, duduk berkhidmat di rumah Allah. Akhirnya tiba-tiba dia dikhabarkan mengandung. Dia sangat sedih, sangat takut, sangat duka cita dan macam-macam lah dalam fikiran dia kan. Ya? Takut fitnah orang, takut apa berlaku pada dia ni, dia macam sangat-sangat sedih. Jadi kita tengok sikit dalam surah Maryam ayat daripada awal surah Maryam tu cerita tentang ni dah, tentang Nabi Isa dah, tentang Nabi Isa dan ibunya dah. Kita ambil daripada ayat 16, ayat 16. Nak tengok balik sikit kaitannya dengan ayat ini. Auzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharun sawiyya. Ayat 70. Atas lagi ayat 16. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran, iaitu ketika dia menjauhkan diri daripada keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, iaitu diterjemahkan disebut sebagai Baitul Maqdis oleh penterjemah. Fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharun sawiyya.
Maka dia mengadakan tabir yang melindungnya daripada mereka, lalu kami mengutuskan roh kami kepadanya, maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ini Allah SWT menceritakan Jibril datang. Ya, Jibril datang kepada Maryam, ya, dengan rupa paras sempurna sebagai manusia yang sempurna, sebagai orang lelaki, ya, orang yang sempurna. Dan ayat 18, qala innama ana rasulu rabbika li'abalaki ghulaman zakiyya. Ayat atas, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ayat yang ke-17, maka dia mengadakan tabir. Ayat 18, Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Maryam takut, tiba-tiba tengok ada seseorang yang dia tak kenal. Ya? Jadi dia berlindung pada Allah SWT. Siapalah ni? Ya? Qalat anna yakunu li ulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Ayat terlangkau pula, kita baca dua-dua. Maryam berkata, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak lelaki yang suci. Dan Maryam berkata, ayat 20, bagaimana akan ada bahagia bagiku seorang anak lelaki sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang penzina. Ini cerita ni ketika mula-mulalah Jibril datang memberitahu bahawa dia mengandungkan seorang anak lelaki. Qala kadzalika qala rabbuki wa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat daripada kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Ini telah ditakdirkan oleh Allah. Jibril beritahu. Ya, Allah dah tentukan. Dia mengandung. Tak pernah berkahwin, tapi dia mengandungkan seorang anak lelaki. Kemudian ayat berikutnya. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النحلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. 22, maka Maryam mengandung lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Dia pergi ke tempat tadilah, ke tempat yang dalam surah. Dalam tafsir Ibn Katsir disebut satu dataran yang tinggi. Ayat 23 sebut, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa dia bersandar pada sepangkal pokok kurma. Maryam berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak bererti lagi dilupakan. Bayangkanlah kan keadaan bagaimana deritanya, bagaimana susah hatinya, bagaimana sedihnya Maryam dengan keadaan diri dia macam tu. Tidak ada sesiapa yang dapat dia mengadu hal, ya? Dan tak, ya? Maryam anak yatim, ya? Dibesarkan sebagai anak yatim oleh Nabi Zakaria, ya? Dan dia duduk, tak ada bergaul dengan sesiapa, duduk beribadat, ya? Di rumah Allah, dan berlaku begini dia sangat sedih dan dia sangat risau. Akhirnya dia bersandar pada pokok kurma, ya, sandar pada pokok kurma dan dia mengadu pada Allah. Mengadu pada Allah, dia kata alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Maknanya seorang yang solehah macam tu pernah ada rasa macam sedih, kecewa, kan, rasa macam putus asa. Akhirnya Allah SWT datangkan malaikat untuk memujuk Maryam. Maka Jibril, ayat 24,
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Maknanya dah di situ tempat tu dia telah Allah sudah sediakan dah persediaan untuk Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam di situ. Dan di situlah tempat yang paling selamat. Di bawah tu kata Jibril ada tempat, ada bekalan air. Air yang penting kan. Dan dia pokok kurma tadi, dia bersandar di pokok kurma, pokok. Akhirnya disuruh goyangkanlah ayat 25. وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi Allah SWT cerita dengan detail. Ya. Dan seterusnya, فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, Jibril pesan. Maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa kerana Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Kan? Hari itu kita dah lalui dalam surah Ali Imran, kisah Nabi Zakaria bila Allah SWT kurniakan anak kepadanya. Allah dia tak boleh bercakap. 3 hari tak boleh bercakap. Jadi bila tak bercakap ni maknanya tak perlu nak jawab soalan-soalan orang yang macam-macam. Tak perlu menjawab tuhmahan dan fitnah orang ramai. Jadi begitulah juga kepada Maryam. Allah SWT pesan Nabi Jibril, tak usah bercakap. Berpuasa. Kata berpuasa daripada berbicara. Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi dia tak bercakap. Kalau orang kata apa-apa, maknanya dia tak akan jawab. Akhirnya, kan, dalam ayat seterusnya tu, Allah SWT ceritakan bagaimana Nabi Isa alaihissalam sendiri menjawab tuhmahan orang ramai terhadap ibunya. Dia sebagai baby yang baru lahir, akhirnya membela ibunya. Boleh bercakap. Mujizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lah akhirnya membuktikan tentang kebenaran ibunya. Maryam tak cakap apa-apa. Jadi Allah SWT bagi mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam dalam ayat seterusnya ni, dan juga surah Ali Imran dah kita lalui itu. Allah SWT bagi Nabi Isa alaihissalam tu boleh bercakap. Dia cerita bahawa dia adalah Nabi yang diutus Allah. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongkan. Kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Ayat 27. Ayat 27. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukanlah seorang penzina. Dia orang nak tuduh dia penzina. Sedangkan katanya, kata mereka, ayahmu, wahai saudara, ya ukhta Harun, maka ini bukan, ini makna kata apa? Kata fa'asyarat ilaih. Jadi Maryam alaihissalam dipanggil saudara perempuan Nabi Harun alaihissalam kerana dia seorang wanita soleh seperti kesolehan Nabi Harun alaihissalam. Bukanlah maknanya Nabi Maryam ibu Nabi Isa ini, Maryam, ya, Sayyidatina Maryam saudara atau adik-beradik dengan Nabi Harun, tapi digelar sebagai ukhta Harun sebab dia soleh, keturunan Nabi, ada sifat seperti para Nabi, dia seorang yang solehah. Nabi Harun dan Nabi Musa di zaman yang lain. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun itu duduk beradik lah. Tapi Maryam bukan adik-beradik. Cuma dia dikaitkan dengan Nabi Harun kerana sifat solehannya. Okey. Sambung. Ya tadi ya. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT menceritakan tentang Nabi Isa di dalam surah lain.
Di dalam surah Maryam itu lebih detail, di dalam surah Ali Imran menggambarkan bahawa Nabi Isa sememangnya seorang manusia, manusia biasa, tetapi Allah SWT jadikan dia lain daripada orang lain, itu sebagai suatu mukjizat, suatu pilihan Allah, dilahir tanpa ayah, tapi bukan daripada perbuatan yang keji. Nabi Isa adalah Rasul, Allah SWT angkat darjat dia. Kita balik kepada tafsir tadi, di halaman 259. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkomentar, Ibnu Abbas sebut, yang dimaksudkan dengan zatu qarar adalah tempat yang subur, sedangkan lafaz wa ma'in artinya adalah air yang melimpah. Cerita tadilah. Ini tempat yang malaikat sebut tu satu dataran tinggi, di bawah dia ada air. Inilah yang dikatakan zatu qarari, zatu qarari wa ma'in. Penafsiran yang sama juga diungkapkan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan Qatadah. Daripada kitab tafsir yang ditulis oleh At-Tabari ada huraian-huraian ini. Mujahid berkata, Rabuah, iaitu dataran tinggi di sini maksudnya adalah tanah yang rata. Sa'id bin Jubair berkata, arti dari zatu qararin wa ma'in adalah dataran tinggi yang airnya selalu mengalir. Mujahid dan Qatadah berkata, arti dari ma'in adalah air yang selalu mengalir. Ini nak ceritakan tentang ayat ini. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Ini tempat tu lah. Allah SWT cerita dengan spesifik tentang tempat di mana Nabi Isa AS dilahirkan oleh ibunya, dan di situ dia dikurniakan rezeki oleh Allah. Ada mana lepas lahir dapat ada makanan, ada minuman di situ. Cuma tak disebut dengan detail di mana tempatnya adalah. Adakah di Damsyik, adakah di Damsyik di Syria, adakah di Palestin, adakah di mana-mana tempat lain. Ayat Allah tidak menyebut. Jadi yang penting itulah, ayat Allah selalu, ayat-ayat Al-Quran menyebut perkara-perkara yang penting untuk kita dapat mesej. Selalu juga Allah tak ceritakan tentang detail tentang nama tempat, nama orang. Sebab semua itu walaupun tidak disebut, mesejnya yang penting akan sampai juga. Di sini Allah nak sebut bahawa Isa AS adalah manusia biasa, dilahirkan oleh ibunya dengan cara biasa. Disebut tempat kelahirannya, ada sumber air, ada makanan di situ. Akhirnya dia lahir, dia dapat rezeki, boleh meneruskan kehidupan. Maknanya bukan lahir di tempat yang tak ada sumber untuk meneruskan kehidupan. Ini salah satu maknanya Allah sebut perkara ni, tapi tak sebut di mana tempatnya. Ibn Abi Hatim telah meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab, dia berkata tentang tempat yang dimaksudkan firman Allah. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَآيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Tadi. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Tempat ini dimaksudkan, kata Ibn Hatim, adalah Damaskus, Damsyik di Syria. Ini pendapat dia lah, kan? Allah tak sebut macam ni, dia kata, tapi berdasarkan pemerhatian, kajian yang mereka buat, para ulama buat, para ahli tafsir hadis, mereka menyebut kemungkinan tempat ini adalah di Syria, Damsyik. Tapi Allah tak sebutlah, kan? Pendapat seperti ini dikemukakan pula oleh sebuah riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Salam, Al-Hasan Al-Basri, Zaid bin Aslam dan Khalid bin Ma'dad. Sedangkan Ibn Abi Hatim mengemukakan sebuah riwayat yang bersumber dari Ikrimah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, yang dimaksudkan dengan lafaz zatu qararin wa ma'in, tempat, ini bukan tempat ni, tempat yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.
Maknanya menunjukkan Allah pelihara. Allah sediakan makanan sumber untuk kehidupan. Ini dia kata adalah sungai yang di kota Damsyik. Laits bin Abi Sulaim memutuskan dari Mujahid tentang firman Allah ini, wa awayna ila rabwah, dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi. Maksudnya Isa dan Maryam, yakni tatkala berlindung ke tempat yang subur di kota Damsyik dan sekitarnya. Di kawasan-kawasan itulah kata ya, di Syria. Abdul Razak telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang firman-Nya, ila rabwatin zatu qararin wa ma'in. Dia berkata tempat itu adalah sebidang tanah yang tertutup pasir, ya, kawasan berpasir yang terletak di daerah Palestina, di Palestin. Tempat ini ada dari Palestin, kata Abdul Razak. Pendapat yang paling mendekati kebenaran dari semua pendapat yang telah dikemukakan adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau berkomentar tentang firman-Nya, ayat ni lah, wa awainahuma ila rabbatin dzati qararin ma'in. Dia berkata al-ma'in artinya air yang mengalir, yakni sungai yang difirmankan oleh Allah. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahnya. Ini ayat anak sungai. Dia sebut dengan jelas. Jibril sebut kata ada anak sungai di bawah untuk keperluan Maryam dan Bibi Isa alaihissalam yang baru dilahirkan. Demikian juga Ad-Dhahhak dan Qatadah berkata yang dimaksudkan dengan firman-Nya ila rabbatin dzati qararin wa ma'in, iaitu di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir, adalah Baitul Maqdis. Ada pendapat mengatakan Baitul Maqdis di Palestin. Pendapat terakhir inilah yang paling akurat kerana yang paling tepatlah, kerana termaktub pada ayat lain, sedangkan ayat Al-Quran satu sama lain saling menafsirkan. Dan yang paling berhak untuk menafsirkan sebuah ayat Al-Quran tentunya adalah ayat Al-Quran yang lain. Kemudian baru hadis-hadis sahih disusuli oleh asar yakni selain hadis berupa perkataan sahabat dan tabi'in. Maknanya ada berbagai pandangan untuk ulama tentang tempat ini. Bukan satu perkara besarlah. Mereka memberikan pandangan tentang tempat di mana kisah ini berlaku. Jadi kalau tersilap pun tak ada masalah lah. Mereka memberikan pandangan berdasarkan keadaan kehidupan perkembangan keadaan latar belakang kehidupan Bani Israel, keadaan kehidupan Nabi Isa selepas itu. Dia di sekitar itulah, Palestin, Baitul Maqdis, Syria, kan. Sebenarnya di kawasan-kawasan itu bukan banyak, ramai Allah SWT utuskan para nabi dan rasul, ya. Dan kehidupan Bani Israel tertumpu di tempat ini, ya. Jadi Nabi Isa juga adalah daripada kalangan Bani Israel, ya. Jadi disebut di akhir ayat ini, di akhir huraian ini, maknanya ayat Quran kita kena, yang terbaik adalah dihuraikan dengan ayat Al-Quran juga. Keterangannya, maknanya macam kita tengok keterangan ayat ini, kita lihat pada surah Maryam, kita lihat pada surah Ali Imran, lihat pada hadis, kan? Dalam berkaitan dengan ayat ini, maknanya ayat Al-Quran lah yang banyaknya. Dilihat juga sepasnya daripada hadis Rasulullah, dan perkataan para sahabat, dan perkataan tabi'in. Itu adab mentafsir ayat Al-Quran. Jadi sumber yang terbaik ialah daripada Al-Quran sendiri. Jadi jelas dan nyata di sini bahawa kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam ada Allah sebut dengan detail dalam Al-Quran. Jadi tak timbul masalah tentang keraguan kita tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang mereka yang mendakwa bahawa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan, ya, itu adalah tidak sesuai dengan firman Allah, ya. Tidak sesuai dengan konsep akidah dalam Islam. Allah, ya, adalah Ahad, ya. Konsep tauhid Allah adalah tauhid
yang esa, tidak ada anak, tidak ada keturunan, tidak ada sekutu baginya. Dan Nabi Isa AS adalah manusia biasa seperti mana orang lain, seperti mana nabi-nabi dan rasul-rasul lain sebelum ni yang dilantik daripada kalangan manusia. Ya, dilantik di kalangan manusia juga. Cuma cuma Allah pilih dengan cara kelahiran yang berbeza daripada orang lain. Ya. Tidak ada ayah, tidak jadi masalah pada Allah SWT. Dia nak menjadikan Nabi Isa AS itu. Sebagaimana Nabi Adam, ya, tidak ada sesiapa pun sebelumnya. Ya, tidak ada ibu bapa. Allah jadikan dia. Jadi, keyakinan kita kepada Allah SWT lah yang akan menentukan setakat mana kita yakin tentang Nabi Isa AS. Ya, tentang kerasulannya, tentang kebenarannya sebagai rasul. Ya. Orang-orang Nasrani, mereka guluk keterlaluan dengan mengangkat Nabi Isa AS sampai ke tahap dianggap anak Tuhan. Anak Tuhan dalam konsep Trinity itu ada 3 dalam 1. Ya. Anak Tuhan. Ya. Dan Tuhan itu maknanya syiriklah kalau begitu kan, mensyirikkan Allah. Ya. Ada sekutu bagi Allah, itu adalah sama sekali tidak benar. Manakala orang Yahudi, mereka tidak beriman juga kepada Nabi Isa kerana mereka anggap kelahiran Nabi Isa itu sesuatu yang tidak boleh diterima. Mereka menimbulkan fitnah lah. Fitnah dengan sesuatu yang tidak sesuai lah kepada seorang rasul. Ya. Tidak sesuai kepada seorang wanita solehah seperti Maryam, ya, dituduh berzina dan sebagainya. Ya, jadi Allah SWT berikan penjelasan kepada kita dengan jelas dan nyata tentang kelahiran Nabi Isa. Ya. Jadi mereka tidak menerima tentang hakikat ini. Akhirnya ada tuduhan yang bukan-bukan. Ya. Jadi Islam sebagai sesuatu yang daripada Allah SWT, dan Al-Quran adalah sumber yang menjelaskan segala-galanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menyampaikan maklumat ini kepada kita. Jadi tidak ada masalah untuk menerima Nabi Isa AS sebagai Rasul, dan kita beriman kepada Nabi Isa sebagaimana kita beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sebelum ini. Cuma khusus kita ikut ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul di akhir zaman untuk kita, umat di akhir zaman. Walau bagaimanapun, kita tetap yakin Nabi Isa adalah utusan Allah. Okey, ada soalan tak sebelum kita masuk kepada ayat seterusnya? Tak ada Ustazah. Ya? Tak ada. Tak ada, kita terus. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ayat 51 hingga 56. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna 'alim. فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 51. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu. Dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku. Ayat 52. Kemudian mereka, itu pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing.
ayat 53. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Ayat 54. Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bererti bahawa yang berikan kepada itu, apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bererti bahawa dalam ayat 55 sambungnya, kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, sebenarnya mereka tidak sedar. Jadi ayat ni tentang perkara lain pula lah. Ya, perintah Allah supaya kita makan makanan yang baik-baik, kerjakan amalan-amalan yang baik-baik, amalan soleh. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita buat. Ya. Dan Allah sebut ini, umat ini adalah umat yang satu. Ya. Dan Allah yang satu, Rabbukumul wa ana rabbukum fattaqun. Allah lah Tuhan yang satu dan yang Tuhan yang layak untuk kita berserah diri, bertakwa kepadanya. Jadi kemudian Allah SWT menyebut apa? Manusia ni kemudiannya berpecah belah. Asalnya umat yang satu, tapi kemudiannya berpecah belah pada beberapa golongan. Ini disebabkan fahaman salah manusia. Manusia sesat. Ya. Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahawa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Allah soal balik. Adakah mereka menyangka bahawa Allah berikan segala harta, kekayaan, harta anak pinak itu adalah sebagai tanda Allah redha? Ya? Tidak, sebenarnya mereka tidak sedar. Kita tengok uraian. Perintah memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, yakni para rasul, untuk memakan makanan yang halal dan melakukan amal soleh. Pernyataan ini menunjukkan bahawa makanan yang halal dapat membantu seseorang untuk giat melakukan amal soleh. Ada kaitan makanan halal dengan amal soleh. Ya? Oleh sebab itu, para Nabi melaksanakan dua perintah tersebut dengan sempurna. Mereka menghimpun semua perbuatan yang memiliki nilai kebaikan pada tataran kehidupan. Baik itu berbentuk ucapan, amaliyah, amalan, petunjuk atau nasihat. Maka Allah pun membalas perbuatan mereka atas jasa-jasa mereka terhadap hamba-hamba Allah dengan balasan yang baik. Sa'id bin Jubair dan Ad-Dhahhak berkata tentang firman Allah, "Kulu minat thayyibat," makanlah dari makanan yang baik-baik, yakni makanan yang halal. Maknanya uraian di atas itu menyebut bahawa Allah SWT yang maha sempurna, yang maha pengasih, maha penyayang. Allah SWT utuskan Rasul, Allah sebut tentang makanan, tentang amal soleh, dua-dua ni ada kaitan. Ya, dengan kasih sayang Allah tu, Allah SWT bekalkan untuk kehidupan kita tu ada perkara-perkara yang boleh dimanfaatkan, yang perlu dimanfaatkan untuk meneruskan kehidupan, untuk melaksanakan amal soleh. Ya, maknanya ada kaitan dengan makanan dengan amal soleh. Ada kaitan hidup kita antara perkataan, perbuatan, ya, amalan, antara petunjuk, nasihat tu semua ada kaitan. Allah beri petunjuk, Allah suruh ikut. Allah suruh buat, Allah berikan persediaan. Allah suruh hidup, Allah berikan persediaan untuk hidup. Maknanya makanan itu sebagai persediaan untuk hidup, amal soleh itu sebagai apa yang diperintahkan untuk kita laksanakan. Okay. Termaktub di dalam kitab As-Sahih sebuah hadis, "Wa ma min nabiyyin illa ra'al ghanam." Qalu wa anta ya Rasulullah. Qala, ini kata sabda Rasulullah SAW. Na'am, kuntu ar'aha ala qarari li ahli Makkah. Sabda Rasulullah SAW ni. Ya? Tidak ada seorang Nabi pun kecuali pernah mengembala kambing. Para sahabat bertanya, ini Rasulullah kata, wa ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang Nabi pun kecuali pernah mengembala kambing. Maknanya apa? Nabi-nabi ni mengembala kambing lah ke? Para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ya, aku pernah mengembala kambing dan upah beberapa dinar milik penduduk Makkah. Baginda pernah menjadi pengembala kambing, ambil upah jaga kambing daripada penduduk di sekitar di Makkah. Maknanya tentang cari rezeki untuk hidup.
untuk makan. Kan? Ini Rasulullah SAW sendiri mengembala kambing. Mengembala kambing ni pekerjaan yang mulia lah. Sunnah Rasulullah. Bukan semua orang dapat mengembala kambing. Ya? Nak mengembala kambing, bela kambing ni ada orang-orang yang tertentu je. Kalau tak jadi, kalau tak pandai, kalau tak ada keistimewaan tertentu, kadang-kadang orang bela kambing tak jadi. Ya? Ini amalan ni sunnah para nabi. Rasulullah pun bela kambing. Tercantum pula dalam kitab Sahih Al-Bukhari sebuah hadis lain. An Dawud alaihi salam kana ya'kulu min kasbi yadihi. Sesungguhnya Daud alaihi salam selalu memakan makanan dari hasil jerih payahnya sendiri. Nabi Daud juga bekerja. Nabi Daud bekerja, ya, dengan hasil usahanya. Dalam kitab Fathul Bari ada hadis ini, ya, diuraikan tentang hadis ini. Ini maknanya Nabi Daud kan dia bekerja, dan Nabi Daud buat baju besi, ya? Nabi Daud. Dan buat baju besi tu dia apa? Ambil upah lah. Buat baju besi, Nabi Daud buat baju besi tu dengan mukjizat daripada Allah SWT. Dia dalam surah Al-Baqarah ada cerita Nabi Daud, ada cerita Jalut, ada cerita Talut tu, dan cerita tentang tentera. Kemudian Nabi Daud diceritakan dia buat baju besi, tak payah tempur besi tu, tak payah bakar. Kan besi tu dilebur nak buat baju kan. Nabi Daud buat macam kanak-kanak main plasticine tu, main play-doh. Dia tempur dekat badan je. Tempur dekat badan je, tak payah nak bakar nak apa. Ini keistimewaan Nabi Daud, seorang aja boleh buat besi macam tu. Dia mukjizat. Jadi dia kerja buat baju besi. Di dalam kitab Sahih Muslim, Jami' At-Tirmizi dan Musnad Imam Ahmad termaktub sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis lainnya, ia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim." Ayat ini tadi. Waqala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Qala wa dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara mat'amuhu haraman wa mashrabuhu haraman wa malbasuhu haraman wa ghudhiya bil haram yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi fa anna yustajabu lidzalik. Maksud hadis, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima sesuatu terkecuali yang baik sahaja. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Selanjutnya Rasulullah SAW menceritakan kisah seseorang yang sekian lama menempuh perjalanan dengan rambut yang kusut dan tubuh penuh debu. Sementara makanan yang dimakannya haram, minuman yang diteguknya haram, dan pakaian yang dikenakannya pun haram. Tegasnya, diberi makan dengan sesuatu yang haram. Ia pun mengadahkan kedua belah tangannya ke langit seraya berdoa. Wahai Rabbku, maka bagaimana mungkin doa yang dipanjatkan itu dikabulkan? Jadi, hadis ini disebut oleh Tirmizi sebagai hadis Hasan Gharib. Hadis Hasan Gharib ni hadis masih hasan lah, masih baiklah, walaupun tak sampai darjat sahih, tapi hadis yang masih boleh jadi kerujukan, Hasan Gharib. Jadi maknanya ayat ini hadis ini menceritakan bahawa Allah SWT suruh kita usaha cari rezeki. Rezeki yang diusahakan dengan tangan sendiri itu adalah rezeki yang terbaik. Ya? Cari rezeki yang halal, makan makanan yang halal. Kemudian dengan rezeki yang halal itu akhirnya akan membuahkan amal yang soleh.
Berkat dengan rezeki yang halal, orang jadi baik kerana rezeki halal. Orang jadi tak baik, antara sebabnya rezeki yang dimakan itu tidak halal. Dalam hadis ini disebut antara sebab doa orang tak diterima, dia makanannya haram, minumannya haram, pakaian dipakainya pun haram. Dari sumber yang tidak halal lah. Boleh jadi harta yang curi, ambil harta orang lain, tak minta izin, ataupun dengan cara mengusahakan sesuatu yang tidak halal, kan, macam-macam sebab lah. Jadi bila rezeki itu tidak halal, dia boleh menjadi sebab amal dia tidak diterima sebagai amal soleh. Doanya tidak diperkenankan. Nanti kita tengok uraian terusnya. Agama seluruh Nabi alaihi salam adalah agama tauhid, penjelasan tentang ancaman bagi orang-orang yang bercerai-berai. Ini kisah, ini perkara lain pula lah. Dalam yang ada dalam ayat tadi. Ayat tadi. Jadi huraian hadis Rasulullah SAW tentang pelihara kambing, Nabi Daud cari rezeki sendiri. Itu menunjukkan Allah SWT suruh kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Sedangkan para Nabi lagi berusaha untuk dapat rezeki yang halal. Jadi rezeki itu penting untuk pertumbuhan kita, untuk tumbuh badan kita, untuk melahirkan amal yang soleh. Kalau rezeki tidak halal, sumber yang tidak halal, malah sumber yang syubhah juga, boleh menyebabkan amal itu tidak diterima. Solat tak khusyuk, solat tak diterima Allah. Sebab apa? Sebab daripada sumber yang halal, yang tidak halal, sumber yang halal haram, kan? Jadi macam-macam cara lah yang boleh kita buat, kan, rezeki yang halal. Kita mungkin pernah baca dulu kisah seorang pelajar, kan, dia dapat, saya rasa takut sebut dah, itu. Dia dapat result A berapa 20 berapa A untuk SPM, straight A, dengan jumlah A yang banyak, pelajar terbaik Malaysia lah. Ayah dia, dia cerita ayah dia seorang nelayan. Asal ayah dia seorang juruteknik macam tu lah. Tapi akhirnya dia berhenti kerja bila ditanya tentang latar belakang ayah dia, kan. Apa yang dia buat, mendidik anak-anak sampai anak dia jadi bijak macam tu. Dia kata dia berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Dan akhirnya dia terfikir menjadi nelayan adalah pekerjaan yang paling tidak ada syubhah dalam rezeki itu. Ya? Pergi ambil rezeki Allah yang tidak ada siapa boleh dakwa dia punya. Ya? Pergi ke laut, menjadi nelayan, mengusahakan rezeki untuk keluarga dia dengan mengambil terus daripada sumber yang Allah bagi. Tak ambil siapa-siapa. Tidak ada siapa pun boleh mendakwa ni kawasan lautan dia, ini sungai ni kawasan dia, kan. Itu semua hak Allah. Jadi dia kata dia rasa macam rezeki dia sebagai nelayan itu rezeki yang cukup bersih. Bila terfikir balik memanglah, kan. Tidak ada syubhah apa-apa. Dia pergi usaha sendiri dengan perahu sampan kecil, dengan tenaga dia. Kalau tak pergi tak ada, pergi ada. Lama sikit kerja, lebih susah lagi, lebih banyak cabaran, lebih banyak mungkin rezeki yang dia dapat, lebih pahala yang dia dapat, lebih berkat rezekinya. Jadi itulah kita boleh muhasabah diri kita masing-masing, kan. Kadang-kadang kita buat silap, itu mungkin ada sebab. Dalam rezeki kita tu menyebabkan doa kita tak apa-apa makbul. Kadang-kadang kita rasa macam okey dah kita buat, tapi ada syubhah juga dalam rezeki kita kadang-kadang, kan. Okey, itulah. Jadi dalam ayat ini, dalam ayat huraian seterusnya tentang ayat wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, dalam firman tadi ayat 52. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Sesungguhnya ini adalah agama kamu semua. Hadhihi wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Agama yang satu. Maksudnya agama kalian, wahai sekalian para nabi, adalah agama yang satu. Umat yang satu, agama yang satu. Ummatukum ummatan wahidah.
umat yang satu dan agama yang satulah. Agama yang menyuruhkan untuk menyembah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ana rabbukum fattaqun. Dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kalian kepadamu. Pembahasan tentang arti ayat ini telah dibahas dalam surah Al-Anbiya ayat 92. Lafaz ummatan wahidah. I'rabnya adalah nasab. Nasab sebagai hal menunjukkan keadaan, menggambarkan umat itu umat yang satu. Ini dari segi bahasa lah, dari segi apa kaedah nahwunya. Jadi dimaksudkan umat ini adalah umat yang satu, maknanya kita adalah umat yang satu. Kita umat yang satu dan agama yang satu. Sejak Allah SWT utuskan Nabi Adam AS sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul adalah seruan yang satu, mengajak beriman kepada Allah yang satu. Dengan dakwah yang sama, menyembah Allah yang satu. Dakwah tauhid. Jadi umat ini semuanya adalah umat yang satu, umat yang sama, umat hamba-hamba Allah. Manusia yang dicipta oleh Allah SWT, yang disuruh mengabdikan diri pada Allah dengan menyahut seruan para rasul dengan seruan yang sama, iaitu menyembah Allah yang satu dan mengikut segala perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui sumber daripada kitabnya yang satu. Jadi maknanya daripada dulu sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, dakwah itu dakwah yang sama, mengajak kepada kebaikan, iaitu menyembah Allah dan melaksanakan syariat Allah. Jadi umat itu umat yang sama, satulah. Kita semua adalah umat yang sama. Semua manusia ni adalah umat yang satu. Walaupun akhirnya di kalangan manusia ada yang tidak mahu menyembah Allah. Mereka tetap adalah hamba Allah, umat Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT. Yang satu. Akhirnya manusia ini manusia yang berpecah. Allah jadikan satu tapi berpecah. Yang disebut tadi kan. Firman Allah SWT, "Fataqatta'u amrahum bainahum zubura." Kemudian mereka menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan. Akhirnya manusia sendiri yang memilih untuk berpecah belah. Maksudnya umat-umat yang diutus kepada mereka, itu kepada para nabi, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap umat, setiap golongan merasa bangga dengan yang ada pada mereka masing-masing. Maksudnya mereka bangga dengan kesesatan yang ada pada diri mereka, kerana mereka merasa bahawa mereka lah yang mendapat petunjuk. Masing-masing tak nak ikut perintah Allah, tak nak ikut para nabi, para rasul. Kenapa? Kerana mereka ada alasan masing-masing. Ada alasan kedegilan masing-masing. Ada selalunya hujah mereka ikut amalan nenek moyang. Sedangkan nenek moyang mereka telah tidak pun mewariskan agama itu kepada mereka. Kesesatan itu mereka yang nak ikut. Kadang-kadang alasan mereka tidak nak mengikut Rasul adalah kerana Rasul manusia biasa. Apa perlu kita ikut? Jadi dia nak yang istimewa, yang lain pada yang lain. Allah tak akan lantik daripada malaikat sebagai Rasul. Allah Maha mengetahui yang sesuai untuk manusia sebagai Rasul adalah daripada kalangan manusia sendiri. Ada orang yang mereka yang sesat, yang tidak mahu mengikut ajaran Allah kerana hujah mereka masing-masing yang menggambarkan kedegilan dan kesombongan mereka. Maksudnya mereka bangga dengan kesesatan yang ada pada diri mereka. Kasih sebut macam tu. Maknanya mereka sendiri yang nak sesat. Mereka sendiri yang memilih untuk menjadi sesat. Petunjuk Allah tidak mahu diterima kerana apa? Kerana mereka berdekil dengan pendirian mereka lah. Oleh kerana itu Allah SWT mengancam dan menakut-nakutkan mereka dengan firman-Nya. Fadharuhum fi ghamratihim. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya. Lafaz ghamrah berarti kesesatan. Hatta hin, sampai satu waktu. Ini Allah SWT dalam ayat. Dalam ini ayat Quran saling berkait antara satu sama lain kan. Para rasul telah dalam melaksanakan
amanah yang telah ditetap oleh Allah SWT, yang telah ditentukan oleh Allah SWT, mereka menghadapi berbagai cabaran, ya, berbagai dugaan. Mereka sabar, dakwah lagi, seru lagi, sampailah akhirnya ada beberapa orang yang ikut dalam satu tempoh yang masih panjang, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, ada hanya beberapa orang yang ikut. Nabi Muhammad SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, 10 tahun berdakwah di Madinah. Tempoh masa yang panjang, berbagai dugaan dihadapi. Akhirnya bukan semua orang yang ikut tu. Jadi Allah SWT berikan amaran kepada mereka yang tak nak ikut ni. Usaha telah dilaksanakan oleh utusan Allah, berbagai peluang telah diberi, berbagai nikmat telah diberi, tetapi mereka masih menutup mata, mereka nak juga sesat. Akhirnya Allah SWT janjikan dengan ancaman, ya, ancaman. Akan sampai waktunya hatta hin, iaitu sampai batas waktu kehancuran dan kebinasaan mereka. Maknanya akhir sekali setelah mati nantilah mereka akan sedar. Barulah mereka tahu masa itu. Ya. Kandungan ayat ini semakna dengan kandungan yang terdapat pada firman Allah, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kerana itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, iaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Surah At-Tariq ayat 7. Allah beri tangguh. Ya. Allah beri kehidupan kepada mereka. Buatlah pun nak buat. Dan firman Allah, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Biarlah. Dah tak nak ikut, tunggulah. Kan? Allah sebut macam tu. Ya? Usaha telah dilaksanakan. Ya? Dakwah kena diteruskan juga. Ya? Dakwah kena diteruskan juga. Tapi kalau mereka degil juga, nanti Allah SWT maha mengetahui. Dia yang maha pemberi balasan. Okay. Firman Allah, ayahsabuna annama yumidduhum bihi min malin wa banin tusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bererti bahawa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sedar. Adakah ini maknanya Allah SWT menempelak kan, Allah kata. Agaknya mereka menyangka bahawa apa yang diberikan kepada mereka itu menunjukkan Allah redha. Ya? Tak beriman pun hidup senang. Tak beriman pun dapat nikmat. Istidraj sebenarnya. Istidraj kepada Allah. Allah bagi juga. Allah SWT dengan sifat pengasih maha penyayang. Ya? Yang tak beriman pun diberikan kehidupan. Ya? Yang menentang Allah pun mereka berusaha nak hiduplah. Ambillah kesenangan ini. Apa yang boleh. Itu di dunia. Allah bagi juga. Tapi sebenarnya itu bukanlah tanda kasih dan tanda Allah redha kepada mereka. Maknanya apakah orang-orang yang terberdaya itu mengira bahawa harta dan anak yang telah kami berikan kepada mereka merupakan petanda bahawa kami telah menganugerahkan kemuliaan dan keluhuran kepada mereka? Tidak. Apa yang mereka kira itu sebenarnya tidak benar. Klaim yang mereka katakan, klaim dakwaan mereka lah. Nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin. Mereka rasa macam tak ada apa-apa pun berlaku. Ini menunjukkan Allah suka, redha dengan mereka, tidak ada azab. Ya? Maksudnya, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu. Dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Dia terus leka. Tak tahulah macam mana mereka boleh yakin sebab macam ni. Ya? Jadi Allah tak bagi hidayah tu tak sampai. Ya? Hidayah tak sampai. Ya? Walau bagaimanapun kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah tetap kena berdakwah lah. Ya? Kena berdakwah supaya mereka mendapat hidayah dan mendapat petunjuk Allah. Yang layak memberikan hidayah adalah Allah. Tapi kita perlu berusaha memberikan memberi jalan-jalan supaya mereka dapat hidayah. Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Berapa bangga lagi. Surah Sabah ayat 35. Sungguh salah dakwaan mereka dan persangkaan mereka tersebut sangat keliru. Bahkan kenyataannya adalah bahawa apa yang telah kami, iaitu Allah, berikan kepada mereka
sejatinya sebenarnya merupakan tipu daya yang akan menjerumuskan mereka ke dalam seksa yang pedih dengan cara istidraj, berasur-asur atau ditangguhkan. Maknanya Allah dah marah, Allah dah murka, Allah tak peduli. Ambillah. Apa endak, ambillah. Di akhirat besok, telah terang dan nyata Allah sebut, mereka tak akan dapat lagi nikmat-nikmat itu semua. Ya? Ambillah berapa banyak endak. Dan memang Allah dah tidak pilih mereka lagi untuk termasuk dalam orang yang mendapat nikmat di akhirat besok. Jadi, maknanya bagi orang yang beriman, kita kena faham tentang hakikat itulah. Ujian Allah ini adalah untuk kita, kerana tanda kasih sayang kepada kita. Sampai satu tahap bila Allah marah, Allah murka, Allah tak uji, Allah bagi je senang-senang. Jadi kita takut juga nikmat kesenangan lebih besar cabarannya dibandingkan dengan ujian kesukaran. Orang leka, rasa macam dah selesa. Akhirnya dia tak sedar Allah bagi bukan kerana sayang, Allah bagi kerana marah. Ambillah nak ambil. Kan? Ambillah nak ambil. Tapi kita tak naklah macam tu. Allah bagi bukan kerana kasih. Kita baik Allah uji, kita rasa sedih, kita rasa derita, kita rasa sakit, tapi Allah uji itu tanda dia sayang. Bila kita sakit, kita boleh ingat pada dia, kita dekat pada dia. Bila susah, kita dekat pada dia. Kasih sayang Allah itu masih ada pada kita. Oleh kerana itu Allah SWT menegaskan, bal la yash'urun, tidak, sebenarnya mereka tidak sedar. Mereka tadi tidak sedar. Sebagaimana firman Allah pada ayat lainnya, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaq anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Jangan kita pula tertarik, kan? Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia. Dan kelak Allah akan melayang nyawa mereka. Dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Dunia itu sementara. Dunia ini sementara, akhirat itu yang lebih utama, kan? Surah Taubah ayat 55. Akhirat itu, di akhirat ini jadi mereka akan terseksa lah. Dunia ini sementara saja. Dunia ini sikit sangat. Apa yang mereka dapat itu sikit sangat sebenarnya. Mereka tak tahu ada perkara besar, nikmat yang lebih besar di akhirat. Ada kehidupan yang lebih makna di akhirat sana. Jadi orang yang cerdik dia tidak terpedayalah dengan harta benda, dengan kesenangan itu semua. Yang penting kita ingat Allah, kita ikut perintah Allah, kerana apa yang Allah janjikan untuk kita itu adalah perkara-perkara yang baik, perkara yang lebih baik daripada apa yang kita nampak depan mata kita hari ini. Innama numli lahum yazdadu isma. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Surah Ali Imran ayat 178. Okey. Kita lebih masih sikit sikit. Dan sesuai dengan firman Allah, فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Maka serahkanlah ya Muhammad kepada urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, iaitu Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan beransur-ansur ke arah binasaan, ya arah yang mereka tidak ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sungguhnya rencanaku amat teguh. Surah Al-Qalam ayat 4 hingga 45. Dan sesuai dengan firman-Nya, Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida. Maksudnya, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia. Dan ku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali-kali tidak akan aku tambah kerana sungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Surah Al-Mudassir ayat 11 hingga 16. Dan firman Allah,
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi iaitu dalam syurga. Surah Sabah ayat 37. Dan ayat-ayat lain banyak lagi yang senada dengan ayat di atas cukup banyak. Menunjukkan Allah, ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Allah bagi nikmat itu bukan tanda kasih lagi. Bila seorang itu ingkar pada Allah, kufur pada Allah SWT. Allah bagi sebagai tanda macam apa? Mak marah anak kan? Larang tak dengar. Dia tahu gitu gini tak dengar juga. Nak ikutlah. Buatlah apa nak buat. Kan? Mak tak nak peduli dah. Tak suka kamulah. Macam itulah Allah SWT. Dia bagi nikmat. Bagi nikmat itu bukan tanda kasih lagi. Jadi ukuran kebahagiaan hidup ini sebenarnya bukanlah kebendaan itu. Kan? Kebahagiaan itu adalah keimanan. Kita akan bahagia bila beriman pada Allah SWT. Kita akan bahagia, rasa bahagia bila kita buat apa yang Allah perintah. Ya? Termasuklah dari segi rezeki yang halal tadi. Dari segi amal soleh. Ya? Panjanglah kalau ikut huraian tentang amal apa. Kalau ikut nak hurai tentang amal soleh tadi. Tapi nak habiskan ayat ni, jadi saya laju sikit lah. Okay, wallahu alam. Aku qawli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sama. Terima kasih sahabat. Sama. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih juga pada semua yang hadir. Terima Pada kasih. yang pada perkis kan? Perkis, Sirim, semua yang hadir. Kak Su hari ni dia buat operation kan? Hari ni ke esok? Esok rasanya 16 11. Mudah-mudahan Allah SWT beri kesembuhan, memudahkan. Karena kan? Yang operation kat leher tu ke? Dia kata. Kita doakan mudah-mudahan. InsyaAllah. Jadi, Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Ya, kita akhiri dengan doa lah sikit kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakiran, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم. Assalamualaikum.